أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia, Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah pagi ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf dengan tafsir surah An-Nur. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Begitu juga kita tidak lupakan kepada saudara-saudara kita di Palestin yang tengah berjuang mempertahankan negara mereka, muka mereka selalu di dalam rahmat Allah dan diberikan kemenangan. Amin. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني walau ayah. Para yang berbahagia, Puan Moderator, yang berbahagia Pak Rosniati selaku Presiden Gema Nur Iman dan seluruh para EJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Hari ini kita sambung muka surat 127.
Muka surat 127. Muka surat 127 baris yang keempat daripada atas. Muka surat 127 baris yang keempat daripada atas, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubdu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Baik. Yang bermaksud fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Maka jika tiada kamu dapat padanya seorang, maka jangan kamu masuk akan dia hingga diizin bagi kamu. Dan jika dikata bagi kamu itu balik kamu, maka hendaklah kamu balik, iaitu terlebih baik bagi kamu daripada duduk di pintu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, kita masih lagi berada pada ayat yang berkaitan adab yang diajar oleh Allah. Ini adab mengenai kita nak masuk rumah orang. Jadi kata Allah pada ayat yang lepas, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai manusia yang beriman pada Allah, janganlah kamu masuk ke rumah selain daripada rumah kamu, hatta tastanisu wa tusallimu, sehinggalah kamu minta izin dan memberi salam ala ahliha, ke atas ahli rumah tersebut. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, kita dalam bab adab meminta izin nak pergi rumah orang ataupun nak masuk rumah orang. Jadi berdasarkan pada ayat ini, kata Allah dua syarat. Yang pertama minta izin dahulu dan memberi salam. Jadi sebagai ulangan, kita nak sebut balik yang lepas mengenai cara kita meminta izin. Cara kita nak minta izin nak masuk rumah orang, rumah orang. Rumah orang lah, bukan rumah kita. Rumah kita tak payah minta izin lah, kecuali rumah mak ayah, rumah adik-beradik. Tu kena minta izin juga. Nanti kita akan baca hadis ni. Baik. Jadi saya nak ulang balik yang lepas. Ada lima perkara yang disentuh pada yang lepas mengenai tata cara ataupun cara kita minta izin. Minta izin nak masuk rumah. Baik, cara yang pertama yang diajar oleh Nabi SAW iaitu memberi salam dan minta izin sebanyak 3 kali. Ini jelaslah. Di antaranya dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'zana ahadukum salasan, falam yu'zan lahu fayyarji'u." Apabila telah minta izin salah seorang dari kamu 3 kali dan belum juga diberi izin, hendaklah kamu balik. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata minta izin 3 kali, beri salam 3 kali, kalau tak diizinkan dah lebih 3 kali masih tak dijawab, maka balik sajalah. Itu yang pertama, cara yang pertama. Adapun cara yang kedua dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari,
Iaitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata anna abwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil azafir. Baik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya pintu-pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam diketuk dengan jari jemari. Maksudnya apa? Kita nak ketuk pintu rumah orang, ketuklah dalam keadaan sederhana. Jangan ketuk lebih-lebih sangat, jangan ketuk sampai pintu nak tercabut. Janganlah ketuk sampai macam nak cari gaduh. Jangan. Maka sunnah Nabi SAW dengan jari jemari saja kita ketuk. Jari jemari saja. Kalau hari ni rumah kita berpagar, rumah teres ke, rumah banglo ke, yang berpagar dah ada loceng, tekan loceng takat biasa saja, sederhana, jangan tekan sungguh-sungguh sampai loceng pun rosak, jangan. Itu pun cari pasal. Jadi adabnya kata Nabi SAW, kata Anas bin Malik, Nabi ketuk pintu dengan jari jemari sahaja. Ini cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam hadis yang lain seterusnya diterangkan oleh Abdullah bin Busrah, dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atta baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhihi walakin min ruknihi al-aymani aw aysari aw aysari wa yaqul assalamu alaikum wa dhalika anna ad-dura lam yakun 'alaiha suturun. Baik, kata sahabat ni, sahabat Nabi ni kata, iaitu yang bernama Abdullah bin Busri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendatangi pintu satu kaum, Nabi tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu. Tu. Tetapi Nabi akan berada di belah kanan atau belah kiri pintu tersebut dan mengucapkan assalamualaikum. Tu. Bila rumah-rumah itu tidak ada penutup. Itu dia. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, cara yang ketiga yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, bila kita mari depan rumah orang, janganlah kita berdiri depan pintu rumah tersebut. Itu maksud Nabi. Jangan berdiri depan pintu rumah tersebut. Tapi Nabi ajar kita berdirilah di belah kanan atau belah kiri pintu rumah tersebut. Pasal apa? Sebab kadang-kadang kebanyakan rumah bila dibuka pintu, dia tidak ada penutup. Tak ada langsir yang tutup. Tu dia. Kalau langsir tutup, tak apalah diri depan pintu pun. Sebab tak nampak ke dalam. Tapi memang kebanyakan rumah kita hari ni tidak ada langsir yang menutup. Jadi pasal itu bila buka saja pintu, kalau kita duduk depan pintu, berdiri depan pintu, kita akan nampaklah dalam rumah tersebut. Kita akan nampak apa yang ada kat dalam tu, kita akan nampak orang tu buat apa, sebagailah. Jadi pasal itu, nak elak daripada perkara tersebut, maka Nabi pesan berdiri belah kanan atau berdiri di belah kiri. Itulah cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kemudiannya para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang mana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qala man attala'a fi baiti qaumin bighairi idhnihim faqad halla lahum ay yafqa'u 'ainahu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengintai ke dalam rumah satu kaum tanpa izin mereka, maka mereka boleh mencungkil matanya. Tu Nabi sebut. Nabi kata mengintai-ngintai tu. Benda ni salah. Jangan mengintai-ngintai ke dalam rumah. Nabi kata orang mengintai-ngintai rumah orang ni, nak tengok, dia jenguk kepala, nak tengok rumah orang dalam ada apa, tengok semua. Jadi Nabi kata boleh cungkil mata orang ni. Cungkil pi lah, kata Nabi SAW.
Itu nak kata benda ni sangat dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kita dok ngintai-ngintai lah rumah orang kan. Jadi kalau macam tu lah, kalau kita pergi rumah orang kan, pergi rumah orang dan beri salam dekat pagar tu, kita beri salam saja. Tak apa nak intai lah, dok kita dok jenguk dekat gate dia, dok kaki pun nak bagi tinggi sikit, nak tengok kan. Tengok tingkap dia, kok dia selak langsir ke, dok tengok. Tak payah buat macam tu. Nabi tak ajar pun macam tu. Nabi ajar minta izin bagi salam 3 kali saja. Tak ada respon, tak ada jawapan, tak ada izin, Nabi kata pergi balik. Itu je, senang cerita. Tak payah nak berjengkit-jengkit lah. Dah tengok kepala pun jadi panjang nak tengok kan. Duk jenguk-jenguk kan. Itu tak boleh lah, tak payah. Sebab Nabi kata ni kira mengintai ni. Mengintai-mengintai ni kata Nabi, boleh cungkil mata tu. Berat tu. Ustaz, nak tanya. Boleh cungkil mata tu kata-kata kiasan ke atau benda tu boleh dibuat? Itu kata-kata kiasan. Okay. Takutlah Nabi nak membayangkan mana benda tu amat salah. Amat salah Sebab ada hadis yang lain Nabi ada sebut juga. Nabi kata Nabi kata bila ada seorang sahabat tu, dia mengintai dekat lubang pintu Rasulullah. Tu dia nak mengintai lah, dia mengintai Nabi dekat ada lubang dekat pintu rumah Rasulullah tu. Bila Nabi tahu, Nabi kata Nabi kata pada hadis tu, lau a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi ainika. Tu dia. Nabi kata pada hari ni, Nabi kata sekiranya aku tahulah engkau nak pandang aku ni, tentu aku cocok sikat ini ke matamu. Tu. Nabi marahlah, duk ngintai-ngintai tu. Nabi kata aku cocok mata dengan sikat pun kau tahu. Begitu. Jadi makna nak sebut tadi, perbuatan mengintai itu amat salah. Jadi janganlah kita cungkil mata orang, jenuh. Orang tu pergi report pula, kita pula kena tangkap. Jadi pencungkil mata, jenuh kita. Jadi itulah para muslimin dan muslimat. Itu nak sebut kiasan daripada Nabi. Nabi melarang perbuatan itu, elakkan. Baik. Kemudian yang kelima, dalam hadis yang seterusnya diceritakan oleh Jabir, dia kata ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi fadaqaqtul bab faqala man dha faqultu ana faqala ana ka'annahu karihaha. Hadis sahih Al-Bukhari. Kata Jabir, dia kata satu hari aku pergilah ke rumah Nabi SAW. Lantas aku pun mengetuk pintu. Bila aku ketuk pintu, Nabi tanya, Manza, siapa tu? Aku pun jawab, aku, ana. Nabi pun kata, ana. Nabi marah cara macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya bila Nabi tanya siapa tu? Perkenalkanlah diri. Ni saya, wahai Rasulullah, iaitu Jabir. Begitu. Sebut nama. Perkenalkan diri. Tu Nabi kata, kalau setakat anak-anak kata saya ni, saya siapa tu? Marah gitulah. Saya sebut nama lah. Saya sepuk kepala pun tahu. Contoh tu kalau kita lah. Muslimin dan muslimat. Jadi maknanya nak kata, bila kata sampai rumah orang bagi salam, kalau tu tanya siapa, jawab perkenalkan diri, beritahu nama siapa dan sebagainya. Tu dia. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, itu di antara 5 perkara 5 cara kaedah kita nak minta izin nak masuk rumah orang yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan saya ada sebut tadi, termasuk nak minta izin ni, sebab Allah sebut pada ayat ni bukan rumah kita. Minta izin bila nak pergi rumah lain daripada rumah kita. Bukan rumah kita lah. Jadi, dijelaskan termasuk bukan rumah kita ni, rumah siapa? Rumah mak ayah kita. Rumah adik-beradik kita. Tu. Rumah nak pergi ziarah mak kita pun, nak ziarah ayah kita pun, kena minta izin juga. Baik. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad,
kitab karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah, dibawa satu riwayat daripada Muslim bin Nadir. Satu hari ada seorang laki-laki bertanya kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ditanya, asta'zinu ala ummi? Faqala, illam tasta'zin alaiha ra'aita ma takrahu. Tu dia. Orang ni tanya pada Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah ni seorang sahabat Nabi yang hebat lah, yang terkenal. Ditanya kepada Huzaifah. Dia tanya, adakah aku kena minta izin bila aku nak masuk rumah mak aku, nak tengok, nak jumpa mak aku, kena minta izin ke? Tanya ke Huzaifah. Huzaifah jawab, jika engkau tidak minta izin, nescaya engkau akan melihat sesuatu yang tidak engkau sukai. Tu dia. Maknanya takut-takut ada masa mak kita, ayah kita tak ready. Tu dia. Mungkinlah mak ayah kita sedang buat sesuatu perkara yang kita rasa benda tu tak elok lah ataupun mengaibkan. Jadi pasal itu dia kata minta izin dulu. Minta izin. Muslimin dan muslimat. Takut-takut dia kata kita terlihat sesuatu yang kita tak suka nak tengok. Tu ada benda lah yang kita tak suka nak tengok kan. Ada benda lah tu. Jadi pokok pangkalnya minta izin. Walaupun nak tengok rumah, nak tengok ziarah mak kita ataupun ayah kita. Begitulah pada hadis yang lain. An Abdillah qala jaa ilaihi rajulun faqala asta'zinu ala ummi? Qala na'am. Faqala ma ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha. Ni dia. Baik, seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan berkata, adakah aku kena minta izin jika aku nak masuk rumah, nak jumpa mak aku, rumah mak lah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, dia jawab, tidaklah dalam semua keadaannya disuka engkau melihatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata ma'ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha. Dia kata tidak semua perkara dalam hidup dia yang disuka engkau melihat dia. Faham tak? Tu. Jadi maknanya para muslimin dan muslimat, ada masa-masa tertentu mak kita, ayah kita tak suka kita melihat mereka. Ada masa-masa tertentu. Mungkin dalam keadaan mereka dalam keadaan mengaibkan nak privasi. Betul lah tu. Mungkin mereka dalam keadaan mengaibkan, dalam keadaan yang tak elok. Keadaan macam tu, mereka tak suka kita melihat mereka. Tu dia. Jadi pokok pangkalnya, minta izinlah juga. Baik, itu nak kata nak pi tengok mak, nak pi tengok ayah, mak ayah, nak ziarah mak ayah, kok mana pun minta izin dulu. Tu. Jadi macam yang lepas lah, kalau nak yang tanya buat surprise kan. Surprise tu pun kena jaga adab dah. Jangan surprise masa mereka tengah berkemban mandi kan. Time tu nak surprise pula. Tu dia. Surprise. Surprise balik. Tu dia. Tak pasal-pasal terbuka kain jenuh. Jadi tu yang jadi marah tu. Jadi maknanya jangan macam tu. Manalah surprise-surprise ni boleh. Tetapi tengoklah pada keadaan dia. Jaga adab. Betul, mana aurat tu. Mereka pun nak jaga aurat mereka. Walaupun dengan anak-anak sendiri. Tu dia. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Baik. Begitulah juga. Bila kita nak pergi ziarah rumah adik-beradik kita. Samalah juga. Tu. Adik-beradik kita yang mungkin adik dengan kakak, adik laki-laki kakak ataupun abang dengan adik perempuan, kena minta izin juga. Tu. Ini juga dalam hadis ada satu riwayat daripada hadis Sahih Bukhari, ada orang tanya pada Abdullah bin Abbas. Sa'altu Ibnu Abbas faqultu ista'zinu ala ukhti faqala na'am. Fa'idtu faqultu ukhtani fi hijri wa ana umawwinuhuma wa unfiqu alaihima ista'zinu alaihim qala na'am atuhibbu an tarahuma
uryanataini. Tu dia. Kata apa? Kata Abdullah bin Abbas. Orang tanya Abdullah bin Abbas, apakah aku kena minta izin jika aku nak pergi ziarah rumah adik-adik perempuan aku? Mungkin adik perempuan dah besar lah ni, dah besar. Mungkin dah bekerja ke apa kan. Jadi sahabat ni tanyalah, orang ni tanya, aku nak pergi rumah adik perempuan aku ni, nak kena minta izin juga ke? Nak ziarah mereka? Jadi kata Abdullah bin Abbas, na'am, ya. Na'am, betul. Minta izin. Jadi fa'aitu. Kira orang yang tanya ni macam tak puas hati pula. Dia ulang balik soalan tu. Aku ulang balik soalan tu. Dan aku kata pada Abdullah bin Abbas, ukhtani fi hijri wa ana umawwinuhuma wa unfiku alaihima. Asta'dinu alaihim. Dia ada hujah lah. Dia kata dua orang adik perempuan aku ni, tak kira adik perempuan ke kakak ke gitulah, sebab bahasa Arab ni ukhti ni gitulah, kakak adik kan. Dia kata dua orang adik kakak aku ni, yang mana mereka ni selama ni aku yang tanggung. Aku tanggung hidup mereka, dan aku yang uruskan hidup mereka, dan aku support semua hidup mereka. Tu dia. Mana daripada kecil lah aku jaga mereka. Mungkin anak yatim lah mereka semua ni. Jadi si abang ni lah yang duk jaga. Gitu. Si abang ni lah yang duk jaga, yang beri makan minum, yang support belajar, yang uruskan semua lah. Daripada A to Z lah. Sampai semualah seluruhnya. Jadi dia kata, masih ke aku kena minta izin lagi nak masuk rumah mereka? Tanya orang ni pada Abdullah bin Abbas. Apa jawab Abdullah bin Abbas? Dia kata, na'am, ya. Dia kata, atuhibbu antarahuma uryanataini. Tak maaf, batuk pula. Ya, biar ya. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, jawab Abdullah bin Abbas, atuhibbu antarahuma uryanataini. Apa jawapan dia? Dia kata, ya, kena minta izin. Apakah kau suka melihat adik perempuan kamu ni dalam keadaan telanjang? Tengok, dibagi macam tu ya. Dia kata, apakah kau suka melihat adik ataupun kakak kamu tu dalam keadaan telanjang? Tu maknanya kok mana sekalipun minta izin. Walaupun mereka daripada kecil kamu jaga. Walaupun kamu lah ambil alih sebagai tugasan ayah dan mak contoh. Tapi bila mereka dah besar, kok mana sekalipun minta izin juga. Minta izin. Tu dia. Jangan ambil mudah. Jangan fikir, yelah dia dah macam anak-anak aku dah. Walaupun mereka adik-beradik aku. Tapi aku yang duk jaga, aku duk support daripada kecil sampai besar. Aku dah bagi makan mereka semualah. Jadi aku boleh je pergi. Tak boleh. Islam kata, minta izin juga. Sebab mereka dah besar. Mereka ada maruah mereka. Mereka kena jaga aurat mereka. Itu dia. Sebab itu para muslimin dan muslimat, dalam surah An-Nur ini, kita akan masuk nanti ada ayat tentang hukum menutup aurat. Nanti kita akan masuk nantilah. Bila tiba masa nanti. Jadi, para muslimin dan muslimat, itu di antara perkara lah yang perlu kita ambil maklum. Kok mana sekalipun, minta izin. Macam hari ni senang dah. Macam kita sebelum lepas kan. Nak pergi rumah siapa-siapa, WhatsApp lah dulu. Bagi mesej dulu. WhatsApp. Ataupun telefon kan. Kata aku nak pergi rumah ni. Boleh tak boleh? Dia kata okey, bolehlah, mari. Marilah pukul berapa? Pukul sekian-sekian. Marilah. Tu dia.
Marilah rumah, jangan lupa beli durian sekali. Contoh. Bolehlah. Tak ada masalah. Yang penting muslimin dan muslimat nak kata tadi apa? Minta izin. Zaman sekarang kita manfaatkan. Senang dah. Benda tu senang senang. Okey. Jadi kembali balik pada kitab kita, ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu firman Allah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Ni. Ini yang seterusnya lah. Maka jika tiada kamu dapat padanya seorang, maka jangan kamu masuk akan dia hingga diizin bagi kamu. Dan jika dikata bagi kamu, itu balik kamu, maka hendaklah kamu balik. Itu terlebih baik bagi kamu daripada duduk di pintu. Ni. Jadi Allah jelaskan pada kita. Kata Allah, bila kita tengok tak ada orang yang beri izin, kita dapati tak ada seorang pun. Tak ada seorang. Kita minta izin, macam disebut tadilah, beri salam, ketuk pintu, sebagainya tadi. Tapi tak ada yang respon. Tak ada yang respon, maka Allah kata, fala tadkhuluha. Jangan masuk. Ni jelaslah. Maka jangan masuk. Jangan masuk. Tak ada saja respon, kata Allah. Tak ada orang yang beri izin, kata Allah, jangan masuk. Jangan masuk. Hatta yu'zana lakum. Sehingga diberikan izin. Sehingga diberikan izin. Walaupun pada masa itu, kita dekat luar pagar, beri salam, Assalamualaikum, kita beri, tekan loceng, rumah keluar. Dia keluar depan pintu, dia tengok je kita. Dia tengok je. Kita beri salam, dia jawab. Tapi dia tak kata, masuklah, dia tak sebut pun. Dia tengok je. Tengok, relax je. Tengok muka kita kan. Ni apa hal pula tu rumah ni, tengok-tengok aje. Tapi dia tak beri izin. Jadi kata Allah, selagi mana tak beri izin, jangan masuk. Walaupun tuan rumah ada depan pintu rumah tersebut, ada. Lagi mana tak izin, jangan masuk. Tu dia. Jadi tuan rumah kena beritahu lah. Kena beritahu kan. Masuklah. Ni duk tengok je, orang faham cara dia. Tak boleh lah. Jadi jangan masuk. Dan kemudian kata Allah, wa in qila lakum irji'u farji'u. Inilah dia. Jadi kata Allah, kalau sekiranya tuan rumah tu kata balik, balik je lah. Tu kata Allah. Allah kata kalau tuan rumah tu kata, engkau baliklah. Allah kata, farji'u. Baliklah. Balik je lah. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita ada keadaan tu, tak payah nak kecil hati lah. Tak payahlah. Itu hak tuan rumah. Tuan rumah kata ni, balik lah. Malah aku tengok kau. Malah aku nak sambut. Penat lah. Balik lah. Tu orang tak sudi lah. Itulah tu. Balik. Jadi bila tuan rumah kata gitu, kita balik sajalah. Balik. Okeylah, tak apalah. Siapa saya. Tak apalah balik. Balik. Tu. Terpulang lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi memanglah orang kita ni terasalah. Biasalah tu. Tapi nak kata kita kena ingat, itu hak tuan rumah tersebut. Terpulanglah pada tuan rumah tu, nak beri izin ataupun tidak, itu terpulang kepada dia. Itu dia, okey? Sampai itu hak tuan rumah kan. Kalau yang tetamu tu kecil hati, berdosa tak Ustaz? Itu kira lain lah tu. Tu dia, kira lain. Jadi kalau sekiranya ada hinaan di situ, berdosa lah. Maknanya ada adabnya jugalah, tak bagi masuk tu kan. Ada hinaan, kalau tuan rumah tu dihina, kata tuan rumah tu boleh kata baliklah, tak apa, dia nak kecil hati tu tak ada hal lah. Tapi kalau sekiranya sampai kepada menghina tu tak boleh. Tu. Sampai tuan rumah tu kata, kau baliklah, kau ni buruk, kau ni busuk, kau tak layak pijak rumah aku, kau tak layak nak masuk rumah aku, kau bukan standard rumah aku, gitulah macam-macam.
Kalau hina macam tu, tak boleh lah, berdosa lah. Berdosa besar, mengguriskan hati orang dengan cara macam tu amatlah salah. Tak boleh. Jadi itulah maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah kata begitu caranya. Bila suruh balik, balik saja. Balik saja. Okey. Dan kemudiannya Allah jelaskan pada ayat ni, huwa azka lakum. Tengok Allah kata. Allah kata cara macam tu terlebih baik bagi kamu. Terlebih baik kata Allah. Ataupun Allah kata wa azka lakum. Azka ni huwa azka. Azka daripada ayat apa? Zaki kan. Zaki ni apa? Maknanya suci. Kata Allah, cara macam tu lebih suci bagi kamu. Tu dia. Maknanya cara macam mana? Kita beri salam, tak diberi izin, jangan masuk. Lagi mana tak diberi izin. Yang kedua, kalau rumah suruh balik, balik saja. Allah kata, cara macam tu lagi suci untuk kamu. Itu jalan yang terbaik untuk kita lah. Adik kemah lah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang ni tuan rumah ni dia ada sebab dah kan. Ada rahsia dia kan. Kita pun tak tahu kan. Muslimin dan muslimat ada rahsia dia. Sebab tu dia masih tak izinkan kita. Tak izinkan kita. Dan kita kena fikir macam tu. Jangan kita fikir tuan rumah ni sombong lah, angkuh lah, kira melampau lah. Jangan fikir macam tu. Kita fikir mungkin tuan rumah ni dia ada sesuatu yang sedang dirahsiakan. Mungkin betul juga kan. Mungkin ada masalah rumah tangga. Betul juga kan. Kita pun tak tahu. Mungkin gaduh sama laki bini ke. Gaduh adik-beradik. Kita pun tak tahu. Dia nak bagi settle kan. Itu. Jadi mana kita faham situ je lah. Jangan terjah saja. Hindarkan benda-benda macam tu. Jadi Allah sebut tadi, kita ikut yang Allah suruh ni, inilah lebih suci untuk kita. Pasal maknanya kita balik macam tu, boleh kita membersihkan hati kita. Jadi sebut tadi. Bersihkan hati dengan sangkaan baik. Bersihkan hati dengan sangkaan baik. Sebab kalau kita ni duk push-push juga, lama-lama jadi benci. Rumah jadi benci, kita pun jadi benci. Kita push-push juga, akhirnya kita masuk juga, akhirnya nampak benda yang tak elok. Maka menyebabkan kita akan bersangka buruk pada tuan rumah, menyebabkan berlaku perbalahan. Kalau push-push juga. Jadi pasal itu kata Allah, ikut yang Allah sebut ni. Allah kata, balik. Ini cara yang lebih baik, lebih suci untuk kita. Nak membimbing hati kita, nak bersihkan hati kita. Dan waktu yang sama nak hindarkan kita daripada bersangka buruk dengan sesama manusia. Baik, seterusnya. Firman Allah. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Ta'ala itu amat ketahui perbuatan kamu daripada masuk dengan izin atau tiada izin. Ingat Allah tahulah segalanya. Allah tahu kita masuk rumah orang ni dengan izin ke, dengan tidak diizin ke, Allah tahu. Jangan cari pasal lah. Jadi maknanya nak pergi rumah orang, minta izin. Dengan izin, baru kita masuk. Jangan tak diizin kita masuk. Tak boleh. Baik. Kemudian firman Allah, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tiada atas kamu itu mengapa bahawa kamu masuk ke rumah-rumah yang tiada orang duduk tetap padanya. Yang ada padanya benda manfaat bagi kamu seperti riba dan rumah wakaf dan hammam dan rumah kedai. Arti tiada mengapa masuk dengan izin, tiada izin. Ni Allah sebut detail lah benda ni kan. Allah kata benda ni kalau ikut kita maklum dah. Tapi Allah sebut juga. Allah kata laisa alaikum junahun an tadkhuluha buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Kata Allah tidak menjadi salah. Tak mengapa. Kalau kita masuk dengan tidak minta izin, mana-mana rumah yang tak diduduki. Ghaira maskunah, tak diduduk.
Orang tak duduk yang ada keperluan kamu padanya. Tu dia. Maknanya ada setengah-setengah tempat kita boleh masuk. Betul, rumah yang tak ada penghuni. Yalah, apa saja ulama kitab kita ni kata, termasuk rumah wakaf lah, hammam. Hammam ni apa? Tandas. Tandas. Saya minta izin masuk tandas kot. Ada minta izin masuk tandas? Assalamualaikum. Saya nak berak. Boleh minta izin. Tak ada minta izin. Jadi tak ada. Benda tu tak ada jadi tak payah minta izin lah. Ataupun dia kata rumah kedai, ada minta izin pergi kedai. Nak masuk rumah kedai tu. Assalamualaikum. Boleh saya masuk nak beli bawang? Tu dia. Boleh. Tak payah. Dah rumah kedai. Masuk saja. Ataupun pergi mall kan. Pergi mall besar-besar tu minta izin pula. Ramai-ramai geng Gubernur Iman ni ramai-ramai pergi mall. Minta izin kat depan tu ramai-ramai. Orang berpelik pasal handphone ni. Minta izin. Tak betul. Yang tu masuk saja. Baik. Jadi itulah. Jadi para muslimin dalam satu hadis duk hurai juga pasal apa sebab turun ayat ni, ayat kita baca ni. Baik, riwayat daripada Ibn Hatim dijelaskan an Muqatil bin Hayyan qala lamma nazalat ayatul isti'zan fil buyut qala Abu Bakrin bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa bitujari Quraisyin ladhina yakhtalifuna baina Makkah wal Madinah wasyami wa baitil muqaddis walahum buyutun ma'lumatun ala tariqa fa kaifa yasta'dhinuna wa yusallimuna wa laysa fiha sukan fa nazala laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah al-ayat. Baik, dari Muqatil bin Hayyan radhiyallahu anhu dikata, apabila turun ayat tentang meminta izin masuk rumah, ayat tadi kita baca tu, Abu Bakar bin Quhafah. Abu Bakar bin Quhafah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tu. Abu Bakar nama penuh dia Abu Bakar bin Abu Quhafah radhiyallahu anhu. Dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula bagi pedagang, peniaga-peniaga Quraisy yang mereka meniaga berdagang, orang Quraisy ni memang hebat berdagang ni. Jadi bila mereka berdagang, mereka berniaga, mereka lalu Mekah, Madinah, Syam, Baitul Maqdis. Sampai tara tu mereka berniaga. Sedangkan mereka ada rumah-rumah yang diketahui sepanjang perjalanan. Bagaimana harus mereka memberi salam sedangkan rumah-rumah itu tidak berpenghuni. Tu maknanya mereka dok jalan jauh ni, jalan jauh berniaga, merata tempat. Bukan sekadar di Mekah, bukan sekadar di Madinah, bahkan sampai Syam, sampai Palestin, Baitul Maqdis, mereka berjalan, berniaga. Memang orang Quraisy ni memang hebat dalam perniagaan ni. Sampai ke tara tu mereka berniaga. Jadi sepanjang perjalanan tu banyaklah rumah-rumah yang, rumah-rumah rehat, rumah-rumah wakaf, atau rumah-rumah terbiar yang memang dah jadi singgahan. Jadi macam mana nak minta izin pada rumah-rumah itu pasal rumah itu memang tidak berpenghuni, tak ada tuan dia. Macam mana? Sebab tadi dah turun ayat minta izin kan. Jadi macam nak minta izin? Sebab rumah-rumah tadi tak ada tuan, tak berpenghuni. Memang rumah untuk berehat semata, R&R gitulah. Macam mana? Bila saja Abu Bakar tanya macam tu, turunlah ayat kita baca ni. Laisa alaikum junahun an tadkhuluha buyutan ghaira maskunah ila ayat. Itulah dia. Jadi ada sebab setengah-setengah tempat tak payah minta izin. Okey, ini jelaslah. Tu. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah Ta'ala itu ketahui barang yang kamu nyata dan barang yang kamu sembunyi daripada masuk rumah orang-orang dengan qasad baik atau lainnya. Allah tahulah. Allah tahu apa yang kita zahirkan dan apa yang kita sembunyikan. Allah tahu Jadi ulama kitab kita ni antara maksud dia apa? Allah tahu niat kita ni niat baik atau tidak. Kita pergi rumah orang ni, Allah tahu apa niat kita. Tu. Kalau niat kita untuk silaturahim, Allah tahu, pahala besar untuk kita nak ziarah adik-beradik kita lama tak jumpa. Besarlah pahalanya. Begitu.
nak menghubung silaturahim dengan kawan-kawan kita, sebagainya, nak ziarah orang sakit ke, nak bantu orang susah ke, besarlah pahala. Pokoknya Allah tahu apa yang kita niat di hati kita. Allah tahu yang kita buat cara zahir Allah tahu, yang di hati pun Allah tahu. Tu dia. Termasuk kalau ada niat jahat, sama juga Allah tahu. Niat jahat kan. Kita nak pergi rumah dia pasal apa? Nak cari kelemahan dia. Contohlah. Nak cari kelemahan dia, apa kelemahan dia, apa yang dia tak ada, apa yang dia kurang kan. Nak cari. Cari dapat tahu apa yang lemah dia, maka boleh di viral, diterang-terangkan. Sebagainya. Ini pun Allah tahu. Jadi kita perbetulkan niat kita, insya-Allah mendatangkan pahala. Okey, setakat ni jika ada persoalan dipersilakan. Ustaz, sikit nak tanya Ustaz. Ni dah masuk dalam rumah dah. Tapi dekat ruang tamu, selalu tuan rumah cakap tak payahlah pergi sampai dapur kan. Kadang lepas minum kita nak angkat cawan lah pergi sampai dapur. Dia bertahan tak bagi kita pergi juga. Yang tu adabnya macam mana Ustaz? Jangan pergilah. Jangan pergi. Bila tuan rumah kata begitu, kita jangan pergilah. Dia kadang-kadang tu memang ada setengah tuan rumah memang dia tak bagi suruh. Pasal apa? Pasal takutlah malu dapur dia kan. Mungkin dapur dia kotor ke, tak sempat bersih. Mungkin rumah dapur dia tengah selerak ke apa kan. Jadi tuan rumah kata gitu tak payahlah. Ada pula setengah tuan rumah tu dia kata gitu tapi dia punya tune dia tu macam suruh pergi. Tu dia. Ada setengah tuan rumah dia kata gitu. Alah tak payahlah kan, tak payahlah kan, tak payah. Tapi cara dia tu memang nak kita pergi. Pergi basuh sekali pinggan semua tu. Maknanya kena tengok jugalah Ustaz kan. Tengok keadaan juga. Jadi bila kita nampak tune dia macam boleh bagi, kita minta lagi. Minta sampai diizinkan. Faham. Itu dia. Tapi kalau betul-betul dia tak bagi, tak payahlah. Tak payah. Mungkin dah ada. Itulah macam saya sebut tadi lah. Okey. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Macam rumah dah lama tinggal Ustaz kan. Rumah kosong, rumah kita dah lama kita tinggal. Bulan, bertahun. Kita nak masuk rumah tu, macam mana cara adab dia Ustaz? Rumah kita lah. Rumah kita? Rumah kita lah. Okey. Jadi kalau sekiranya rumah kita lama kita dah tak masuk kan. Maknanya kita mungkin yelah dah lama lah. Jadi cara-cara dia, itu yang pertama tu rumah kita. Boleh masuk saja. Cuma disebabkan dah lama tak balik kosong. Jadi cara yang pertama kita baca, kena baca jugalah, kena baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca yang tu. Yang kedua, memberi salam. Memberi salam lah dalam rumah tu, salam yang kuat. Assalamualaikum. Ataupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun boleh juga. Baca. Beri salam dengan salam yang kuat dalam rumah tersebut. Lepas tu baca ayat kursi lah. Ayat kursi dan digalakkan juga baca kalau ada masa lah baca surah Al-Baqarah. Digalakkan juga. Dan memang kalau setengah orang dia digalakkan kita pagar rumah tu dulu. Pagarlah, maknanya kita baca doa lah, kita baca doa ayat kursi sekeliling rumah lah, ayat kursi kan di setiap penjuru. Lebih elok tadi kita baca surah Al-Baqarah satu surah kalau boleh lah. Tapi itu antara kaedah dia, kita masuk rumah yang telah lama ditinggalkan. Sebab takut-takut ada benda lain yang seduduk dalam rumah tersebut. Baik, jadi bila kita beri salam, dia sebut tadi, Assalamualaikum. Ada respon. Respon jawab. Kita kata Waalaikumsalam. Okey itu. Yang tu kita larilah. Tu. Tapi respon macam mana? Ada bunyi. Bunyi macam-macam. Bunyi jatuh ke, bunyi berjalan ke. Bila dengar bunyi macam tu, maksudnya ada benda dah duduk di rumah kita. Ada benda lah. Jadi sebab itu bila jadi macam tu, saya sebut tadi lah. Baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah, baca ayat kursi setiap penjuru, dan sebagainya insya-Allah. Itu di antaranya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey. Baik.
Kalau tak ada soalan, saya tangguh dulu. Saya dengan macam biasa, selepas ni saya terus ada kuliah yang kedua. Kalau nak join, boleh join lah. Kalau nak join, boleh stay untuk kuliah saya yang seterusnya. Kalau nak live lah. Tak masalah. Ya? Ya. Kalau macam kita kan keluar pergi macam dalam hutan ke, pergi laut ke kan, mana kita jalan tu kan selalu kan kena ada benda ikut, benda ikut kita lah nak balik. Jadi kalau macam kita nak balik tu, betul ke kita kena jalan tempat lain dulu, habis tu baca ayat kursi, baru boleh tu kita balik rumah? Baik. Atau boleh turun balik ke macam ni? Nak buat amalan tu boleh buat, tak ada masalah. Amalan macam tu tidak bercanggah apa-apa pun. Boleh buat. Kita nak berjalan, kita nak elak daripada benda yang ikut kita. Boleh buat amalan tersebut. Kita jalan ikut jalan lain dan baca ayat kursi. Boleh, tak ada masalah. Cuma ada satu lagi amalan. Kita takut ada benda yang ikut kita. Saya tengah cari ni, saya pun surah Al-An'am ada satu ayat tu. Okey. Surah Al-An'am. Sekejap ni ayat ni wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dia ada ni amalan ni surah Al-An'am ni. Kita apa? Supaya benda tu tak ikut kita. Bila kita balik daripada hutan ke, daripada laut ke, supaya benda tu tak ikut. Jadi kita boleh baca ayat ni. Dipanggil sebagai ayat pemisah. Pemisah ni mana dia berpisah daripada kita lah. Itu. Ni ayat dia. Muka surat 129 Ustaz. Ayat apa? Wa huwa qahirun ke Ustaz Wa wal khairu fawqa ibadihi. Muka surat 129. Saya nyalain ni. Ayat apa ada ayat? Ayat 18. Ayat 18 itu wa wal khairu fawqa ibadihi kan? Betul. Ada satu lagi sambungan itu. Sambungan tu ayat lain. Yang tu yang saya tengah cari tu. Wa yursilu alaikum hafazah. Sambungan itu. Di surah Al-An'am juga. Tak nak cari ni. Nanti saya cari boleh, nanti saya WhatsApp siapa-siapa lah. Beritahu sebab tak ada nak cari ni. Lepas tu yang kedua. Yang kedua tadi yang tu baca tu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tu. Yang tu baca. InsyaAllah kalau ada benda ikut dia akan terpisah. Maknanya tak boleh masuk rumah kita insyaAllah. Okey? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Tadi kan Ustaz cakap rumah yang dah lama tinggal kita tak masuk kan. Kita baca ayat kursi 4 penjuru. Lagi satu Ustaz cakap tadi surah Al-Baqarah tu ayat berapa? Al-Baqarah. Ayat surah Al-Baqarah ni baca satu surah Al-Baqarah. Panjang Ustaz. Ya betul. Yang tu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maknanya kita masuk rumah tu tapi nak baca tak mesti baca berterusan. Kita boleh baca hari ni separuh, besok separuh dan sebagainya lah. Kau dapat baca berterusan pun tak apa. Sebab kita baca dalam rumah ya Ustaz. Ya, dalam rumah. Kalau ikutkan satu juzuk Quran ni, kita baca lebih kurang setengah jam lebih sikit je. Lepas tu, surah Al-Baqarah ni 2 juzuk lebih. Maknanya kita perlukan hanya sejam setengah je macam tu. Untuk baca surah Al-Baqarah satu surah. Dia 289 ayat kan? 286. 86. InsyaAllah. Okey. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Kita pasang tape je Ustaz, surah Al-Baqarah tu. Tak dengar. Kita pasang tape Ustaz.
tape. Kita pasang apa tu rakaman. Boleh juga, tapi sebenarnya kita bacalah. Sebenarnya kita baca. Boleh nak pasang radio ke boleh, tapi sebaiknya kita bacalah. Yang radio tu baca pasang lepas pada tu tak apa. Mana biar dia putusan baca. Kita baca dulu kasih habis, lepas tu pasanglah radio ke tape ke apa benda kan. Boleh. Itu tak ada masalah. Tapi yang penting biar kita baca dululah. Okey, jadi insyaAllah cukup sekali itu. Saya tidak tangguh tidak tutup kuliah ni. Jadi siapa yang nak teruskan bersama-sama kuliah saya selepas ni boleh teruskan. Siapa nak live ke boleh, tak ada masalah. Jadi insyaAllah cukup sekali itu. Wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.